muka surat (12). Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka di sini yaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kata mereka, lan tamassana an-naru, tidak akan menyentuh kami api neraka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari yang tertentu. Ini merupakan suatu dakwaan daripada Bani Israel, orang-orang Yahudi, bahwasanya mereka kalau masuk neraka dalam 40 hari saja. Ayyam ma'dudat. Dan lan itu penafian. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa orang Arab dia menggunakan banyak kalimah penafian. Ada ketikanya dia guna kalimah la, ada ketikanya dia guna kalimah lam, dan di sini dia menggunakan, di sini penafian ini menggunakan lan. Lan makna litabid, selama-lamanya. Wa qalu, dan mereka yakni orang Yahudi berkata, lan tamassana an-nar, selama-lamanya kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari tertentu sahaja. Dalam tafsir menyebutkan iaitu 40 hari, tempoh di mana mereka menyembah anak lembu. Kemudian setelah itu mereka akan keluar daripada neraka. Maka Allah Ta'ala berkata, qul atakhaztum, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, attakhaztum, adakah kamu semua telah membuat ataupun mengambil indallahi ahdan, di sisi Allah suatu perjanjian. Jadi kamu sebut bahasanya kamu ini tidak akan masuk neraka melainkan beberapa hari saja, selepas itu kamu akan keluar. Apakah ada sebarang perjanjian di antara kamu dengan Allah? Fala yukhlifallahu ahdah, jika benar ada perjanjian, satu perjanjian daripada Allah, nescaya Allah selama-lamanya tidak akan memungkiri perjanjian dia. Jadi persoalan sekarang ni, perjanjian itu ada ataupun tidak. Dan selepas ini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan menjelaskan yang kita dapat faham bahawasanya itu semua adalah dakwaan bohong, palsu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebarang perjanjian, sebarang janji, dia hanya akan sampaikan melalui Rasul. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasul itu akan dijelaskan oleh Allah selepas ini dalam ayat 81-82. Dan bukan saja kepada orang Yahudi, bahkan semua bangsa manusia Allah menjanjikan yang sama. Allah menjanjikan yang sama. Siapa yang akan masuk syurga dan siapa yang akan kekal dalam neraka. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam masalah agama ini, apa yang kita dapat faham daripada sini, yang penting bagi kita ni adalah memahami janji Allah itu.
Dan siapa-siapa saja yang bercakap atas nama agama, dia tidak boleh bercakap di luar daripada yang disebut oleh Allah dalam Quran ataupun hadis. Kalau tidak, menjadilah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka reka sesuatu yang tidak benar tentang agama. Ini satu, tuan-tuan sekalian. Mereka mendakwa bahawasanya mereka masuk neraka pun nanti tak lama, sat saja, beberapa hari saja. Buatlah jahat macam mana sekalipun, maka mereka akan keluar daripada neraka. Kemudian di tempat lain, tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Maidah, mereka mendakwa waqalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Dan berkata orang Yahudi dan Nasrani, kami ini adalah anak-anak Allah dan juga kekasih-kekasih Allah. Jadi takkanlah Allah nak siksa anak dia kot. Takkan Allah Ta'ala nak siksa kekasih dia. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 111 ke depan nanti, mereka sebut pula waqalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata tidak akan masuk syurga melainkan seorang Yahudi dan juga Nasrani. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri jawapan kepada kita selepas ini. Tak kiralah kamu Yahudi ke, Nasrani ke, kamu orang Melayu ke, orang Arab ke, orang India ke, orang Cina ke, apa saja bangsa kamu, kamu hanya akan boleh masuk syurga jika kamu melaksanakan apa yang dijanjikan oleh Allah. Bukan sebagaimana yang kamu sebut. Kalau apa yang kamu sebut itu menepati yang dijanjikan oleh Allah, benar. Tapi jika kamu saja yang mendakwa itu, ini dan sebagainya, maka Allah tidak akan ikut kamu. Allah, dia menurunkan wahyu, dia mengutuskan Rasul, dan dia menyampaikan, Rasul menyampaikan kitab. Yang disampaikan oleh Rasul dan yang terdapat dalam kitab itulah janji Allah, bukan yang dicakap-cakap oleh orang. Maka Allah akan lanjutkan lagi tentang persoalan am taquluna Allahi ma la ta'lamun. Apakah kamu mengatakan atas nama Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu semua ketahui, yakni kamu berdasarkan sebenarnya kamu tidak tahu pun, tidak ada pun diberitahu oleh Rasul. Semua itu berdasarkan kepada pembohongan, kejahilan, telahan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita perhatikan dalam Quran ini daripada awal sehingga akhir, semuanya Allah Ta'ala menunjukkan sesuatu itu mesti berdasarkan pada ilmu. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis yang masyhur, kata ulama, hadis ini adalah hadis hasan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, kata Nabi, adalah fardu ke atas setiap orang Islam. Dan begitu juga Nabi SAW menyatakan kelebihan yang cukup banyak dalam kitab-kitab hadis. Ada di sana babul ilmi, bab tentang ilmu. Maknanya di antara perkara ibadat yang besar dalam Islam ini adalah menuntut ilmu. Dan setiap perkara, sama ada akidah, sama ada amalan, apa sajalah yang berkait dengan agama, tuan-tuan sekalian, mesti dilaksanakan berdasarkan pada ilmu. Caranya, fadilatnya dan sebagainya mesti berdasarkan pada ilmu. Bala man kasaba sayyi'atan. Bala, tuan-tuan sekalian, dia menafikan yang sebelum, mengisbatkan yang selepas. Walaupun dalam Quran terjemahan ini dia sebutkan benar, tak tahulah dalam Quran terjemahan yang lain mungkin berbeza. Bala makna tidak begitu, akan tetapi, tidak sebagaimana yang kamu ucapkan itu. Iaitu kalau sebut orang Yahudi saja masuk neraka pun sat saja. Kata Allah, bala, tidak begitu, akan tetapi man kasaba sayyi'atan, sesiapa yang berbuat kejahatan, yakni keburukan, tak kiralah dia bangsa apa sekalipun, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan meliputi, yakni menguasai terhadapnya kesalahannya, makna dia tenggelam dalam dosanya. Dia tidak
Maknanya dia tidak ada kebaikan, tidak buat baik langsung. Dan para ulama dalam tafsir menyatakan orang yang tenggelam dalam dosa ini iaitulah orang yang dalam hidupnya bergelumang dengan syirik pada Allah, bergelumang dengan kekufuran sebagaimana orang Yahudi. Mereka terlibat dengan menyembah patung anak lembu, dan mereka minta kepada Nabi Musa AS bila lalu satu kampung, melihat kampung itu menyembah berhala, lalu mereka syorkan kepada Nabi Musa AS, buatlah berhala untuk kami sebagaimana penduduk kampung itu. Jadi tuan-tuan sekalian, begitu keadaan mereka. Itu tak termasuk lagi percanggahan mereka dengan Nabi mereka, Nabi Musa AS. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan ini seolah macam satu undang-undang yang termaktub, yang tidak akan berubah sampai bila-bila. Barang siapa yang berbuat kejahatan atau keburukan, wa hatat bihi khati'atuhu, dan meliputi dengannya atau menguasai dia kesalahannya, dia tidak bertaubat kepada Allah, fa ulaika ashabun nar, maka mereka itulah para penghuni neraka. Tempoh tidak ada, tidak sebut. Cuma kita dapat simpulkan sebagaimana yang disimpulkan oleh alim ulama kita, jika sekiranya dia melakukan semua kesalahan tapi dia tidak lakukan satu kesalahan, iaitu syirik pada Allah, dia tidak akan kekal lama, dia tidak akan berada dalam neraka selama-lamanya, akan tapi bakal dikeluarkan oleh Allah. Bakal dikeluarkan oleh Allah dengan kemuliaan dan keberkatan iman. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di samping dia berpeluang untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Sebagaimana dalam satu hadis yang masyhur, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa ya Rasulullah orang yang akan bahagia ataupun yang paling bahagia untuk mendapat syafaatmu di akhirat? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbih." Atau kama qala Nabi SAW, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan sadiq, dengan benar daripada hati, dia tidak munafik, dia akan mendapat syafaat Rasulullah. Dan syafaat ini dia banyak jenis di akhirat nanti. Termasuk salah satu daripadanya ialah yang mempercepatkan keluar daripada neraka. Dan mungkin dia berpeluang walaupun ditimbang amalan kejahatan dia itu lebih berat, dengan syafaat mungkin mudah-mudahan Allah Ta'ala mengubah dengan syafaat itu, mungkin memberatkan timbangan amal saleh. Itu tuan-tuan sekalian gunanya syafaat daripada Nabi SAW. Di sana ada juga syafaat daripada Quran. Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Quran, kerana Al-Quran ini pada hari akhirat nanti ya'ti, dia akan tampil di hadapan Allah, syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat kepada ashabihi, teman-teman dia, orang-orang yang suka baca Quran, yang beriman dengan Quran, yang beramal dengan Al-Quran. Puasa teman-teman sekalian beri syafaat di akhirat nanti. Jadi begitulah, asalkan orang itu tidak termasuk dalam ahatat bihi khati'atu, bukan orang yang dilingkungi sepenuhnya oleh dosa. Kalau dia ada la ilaha illallah, dia akan masuk syurga juga akhirnya. Tapi kalau dia dilingkungi oleh dosa sepenuhnya, sehingga akan dia melakukan dosa syirik, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seorang yang mensyirikkan sesuatu dengan dia. Yakni kata ulama, dia mati dalam syirik. Nah, dia mati dalam syirik. Adapun dia syirik pada Allah, dia kafir, apa saja agama dia, tapi sebelum dia mati, dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
maka yang diambil kira oleh Allah adalah yang hujung, sebelum dia mati. Itu dia panggil husnul khatimah. Ini maksud ayat ini ialah orang yang mati ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir itu, dia mati dalam syirik pada Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampunkan dosa yang selain dari demikian itu, yakni selain daripada syirik, liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang mati dalam keadaan tidak syirik pada Allah, masih beriman kepada Allah, tidak menyembah berhala dan sebagainya, maka dia masih ada peluang lagi untuk mendapat keampunan Allah Ta'ala di akhirat sana. Ulaika ashabun nar fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka dalam neraka itu akan menjadi khalidun, orang-orang yang kekal dalam neraka tersebut. Walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka mengerjakan amal-amal. Di sini dalam Quran dia terjemah kebajikan. Tapi tuan-tuan sekalian, sebaiknya amal soleh ni kita kekalkan, amal soleh. Sebab amal kebajikan ni kadang-kadang dalam kepala kita ni buat baik. Sebab itu kadang-kadang anak-anak kita pun, kita biasa orang Melayu ni, kalau tak sembahyang dia tak ambil kisah. Asalkan anak ni sopan santun, anak ni sejuklah mata memandang, lalu depan orang tua-tua nak cakap elok, tunduk depan orang tua-tua, anak siapa ni, contoh sekalian. Tapi tengok tak sembahyang. Jadi baiklah, di sisi Allah Ta'ala tidak baik. Di sisi Allah Ta'ala orang tidak salat ini tidak baik. Kerana awwalu ma yuhasabul abdul muslim indallahi as-salatul maktubah. Amalan yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah ke atas seorang muslim di akhirat nanti adalah sembahyang fardu. Jadi macam kita nak pergi temu jugalah tuan-tuan sekalian, kita pakai dengan elok. Penampilan yang pertama itu akan membawa orang untuk membuka sijil kita. Tapi kalau masuk-masuk tu pun dia dah tak berkenan dah. Masuk-masuk tu pun dia tak berkenan dah. Mula pandangan pertama pun tak berkenan dah. Tak payah ceritalah, kita ada pengalaman berpuluh tahun ke sijil, orang kata apa, banyak dan sebagainya, tu dia tak akan dengar lagi dah. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, di akhirat nanti mula-mula sekali yang Allah Ta'ala akan lihat adalah salat fardu. Bila sempurna salat fardu, akan ditulis sempurna. Kalau tak sempurna, maka pergi kepada salat sunat. Jadi ala kulli hal salat juga. Allah Ta'ala suruh malaikat perhatikan salat sunat dia, ambil salat sunat, tampung kekurangan pada salat fardu. Setelah itu barulah dia hisab yang lain-lain. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kekalkan. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang beramal saleh apa maknanya? Secara umumnya tuan-tuan sekalian, amal takwa. Itu secara umum. Amal yang menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Penting tak pentingnya takwa ni tuan-tuan sekalian, dia menjadi rukun khutbah Jumaat. Kalau khatib terlupa, dia sebut berkajang-kajang, ataupun kita kata panjanglah khutbah dia, begitu begini dan sebagainya, tapi dia terlupa sebut takwa, terlupa memperingatkan orang tentang takwa, maka khutbahnya tidak sah. Pentingnya takwa itu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Sekurang-kurangnya lah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau nak kira khutbah ni, nak bagi sah ni, dia tak sampai seminit. Kalau nak kira khutbah, rukun khutbah tu, kalau setakat nak bagi sah, tak sampai seminit, tak mungkin dalam 2 minit. Seminit 2 lah, begitu masuk khutbah yang kedua. Tapi takwa tak boleh tinggal. Kok mana pun mesti sebut, ajak orang kepada takwa. Bahkan tuan-tuan sekalian, dalam Quran sendiri pun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau betul lah kita nak syurga, Allah Taala sebut syurga ini diciptakan untuk orang bertakwa. Surah Ali Imran. Wa jannatin arduhas samawati wal ard.
Syurga kata Allah, yang luasnya itu bentangan saja tu, seluas langit dan bumi. Tinggi Allah Ta'ala tak sebut. Orang Arab ni ada al-ardu wa tul, tinggi. Kemudian al-ardu tu bentang. Bentangan dia itu seluas langit dan bumi. Tinggi wallahu a'lam. Berapa tinggi? Luas syurga ini. Wa'iddat lil muttaqin. Disediakan Allah untuk orang-orang bertakwa. Mana diciptakan syurga untuk orang bertakwa. Neraka pula, tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut neraka ini waquduhan nasul hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu-batu. Sebagian mufassir kata iaitu batu-batu berhala yang disembah oleh manusia atas muka dunia ini. Batu-batu itulah yang akan membakar penganut-penganut dia. U'iddat lil kafirin. Disediakan neraka itu untuk orang kafir. Jadi sebab itu orang beriman walaupun ada sekelumit iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan keluar neraka sebab neraka bukan dicipta untuk dia. Neraka bukan dicipta untuk dia. Dia mukmin, dia beriman kepada Allah. Tapi oleh kerana dia ada dosa, dia tak bertaubat, tak bersih di dunia ni, dan nak masuk syurga pula dia mesti bersih. Nak masuk syurga dia mesti bersih. Selagi kekotoran tu ada, dia tak boleh masuk syurga. Jadi sebab itu Allah Ta'ala suruh kita bersih siap-siap untuk muka dunia ni. Supaya mati saja kita memang layak terus masuk dalam syurga. Dan sebab itu walaupun kita sembahyang puasa ni, pahala tu Allah Ta'ala sediakan. Setiap sembahyang tu, setiap ibadat itu telah disediakan pahala ganjaran dia. Pada main sama, tuan-tuan sekalian, penghapusan dosa. Semua ibadat. Kita sebut saja apa saja ibadat. Salat. Kita ingat hadis Nabi SAW, Nabi pernah tanya sahabat-sahabat, kaifa antum? Bagaimana jika salah seorang daripada kamu di depan rumahnya itu mengalir sebatang sungai dan dia mandi daripada sungai itu 5 kali sehari semalam, apakah masih ada daki pada tubuhnya? Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tidak akan ada lagi daki. Dia mandi 5 kali sehari. Paling banyak mandi ni kalau rasa-rasa orang Melayu lah, 3 kali sehari. Orang Arab mungkin sekali, musim sejuk mungkin 3 kali, 3 hari sekali, seminggu sekali. Dia ni mandi lagi banyak pada orang kita mandi, 5 kali sehari semalam. Apakah masih ada daki? Nabi tanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Lalu mereka kata, ya Rasulullah, pasti tidak akan ada sebarang daki lagi. Lalu Nabi SAW menjawab, demikianlah perumpamaan orang yang mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Yang mana dia membersihkan dosa. Itu belum tengok wuduk lagi. Wuduk bila kita basuh tangan, gugur dosa bersama daripada tangan kita bersama air wuduk kita. Kita berkumur, gugur dosa daripada mulut kita bersama air wuduk kita. Kita basuh muka, gugur dosa. Sehingga akan selesai kita daripada wuduk itu dengan semayang lagi, tuan-tuan sekalian, bersih. Proses pembersihan setiap hari berlaku. Kita termasuk. Kemudian zakat. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil mereka, pungut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada harta mereka zakat yang menyucikan mereka, membersihkan harta mereka, menyucikan diri mereka dan bersihkan harta mereka. Dan begitu juga sedekah sunat. Nabi sebut as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u nar. Sedekah yang kamu keluarkan itu akan memadamkan api neraka, akan memadamkan dosa-dosa kamu seumpama air memadamkan api. Jadi 700 kali ganda dapat pahala. Kemudian banyak mana kita bagi sedekah itu, Allah Ta'ala akan bersihkan dosa-dosa kita. Puasa pun sama juga. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah, ya, pahala Allah Ta'ala tak akan kurangkan, Allah Ta'ala akan bagi. Pada yang sama kata Nabi, ghufira lahu, akan diampunkan untuknya ma taqaddama min dzambih, segala dosa-dosa yang lalu. Haji pun sama juga. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummuh. Barang siapa yang mengerjakan haji, sepanjang dia mengerjakan haji, dia tidak bercakap dengan ucapan-ucapan yang tak elok, dia tak buat perkara yang fasik, raja'a ka yauma waladathu ummuh, dia pulang ke tanah airnya sama seperti hari dia lahir daripada perut ibu dia. Tuan-tuan sekalian, tak ada anak yang lahir, tak kira lah anak orang Melayu ke anak bangsa apa sekalipun, lahir semua suci.
Sebab itu kalau mati, ahli syurga. Sebab dia lahir atas fitrah. Begitulah juga kita, bila buat haji, balik daripada haji itu, sama macam hari kita baru dilahirkan oleh mak kita. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala plan lah. Semayang, puasa, zakat, haji. Belum masuk lagi istighfar, tuan-tuan sekalian. Belum masuk lagi amalan-amalan yang lain. InsyaAllah orang jaga ibadat, bila dia mati saja bersih, maka dia tak perlu lagi nak dibersihkan. Kerana di akhirat nanti, kaedah pembersihan ini, iaitulah dalam neraka. Bila dia tak semayang, dia tak puasa, tuan-tuan sekalian, dia tak mengerjakan haji, walaupun dia mampu, dia tak mengeluarkan zakat, tapi dia ada iman. Dan neraka bukan dicipta untuk dia. Oleh kerana dia tak bersih, dibersihkan oleh Allah Ta'ala neraka, kemudian baru dikeluarkan. Dan kita tak mahu, tuan-tuan sekalian. Walaupun satu hari dalam neraka kita tak mahu. Bukan satu hari, satu detik, satu minit pun kita tak mahu dalam neraka. Jadi kita kena bersih di dunia ini. Kena buat amalan. Allah Ta'ala plan dah. Tak payah kita nak tanya lagi macam mana kita nak bersihkan. Allah Ta'ala dah buat dah, plan dah. Allah Ta'ala dah atur dah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, insya' dan orang yang jaga salat, kalau dia mati, tuan-tuan sekalian, dalam apa keadaan sekalipun, dia akan mati selepas bertemu dengan Allah. Dia mati pukul 3 pagi, malam, dia bertemu Allah tadi, insya'. Dan bagaimana kalau dia koma 3 bulan, setahun, dia koma, dia ambil sebelum koma. Dia ambil sebelum dia koma, tuan-tuan sekalian, dia ambil sebelum koma. Ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW yang mafhumnya, tuan-tuan sekalian, di mana menyebutkan seorang yang ketika dia dalam negeri dan ketika dia sihat, dia melakukan amalan kepada Allah, lalu dia musafir. Ketika musafir dia tak dapat beramal dengan amalan yang dia biasa buat. Dalam negeri dia hadir solat berjamaah, dia sembahyang sunat itu ini dan sebagainya. Waktu dia sihat, dia hadir solat berjamaah, dia hadir pengajian, dia jaga ibadat sunat sebagainya. Lalu dia musafir, dia tak dapat nak buat apa yang dia biasa buat ketika dalam negeri, ataupun dia ditimpa sakit, dia tak dapat nak buat sebagaimana yang dia buat ketika sihat. Kata Nabi lah hadis ini, Allah Ta'ala akan teruskan pahala. Allah Ta'ala akan teruskan pahala. Dan itu juga yang mentafsirkan dalam surah At-Tin, walahum ajrun ghairu mamnun. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami menciptakan manusia ini dalam seelok-elok kejadian, kata mufassirin, iaitu pada ketika muda. Berjalan pun elok, kuat, tuan-tuan sekalian, segak. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia kepada yang rendah daripada segala yang rendah, iaitu ketika tua. Tak tua, tak larat, nyanyuk. Orang Melayu kata tua bangka pula. Ada tua bangka pula. Tak guna sedikit. Lebih rendah daripada kanak-kanak. Kanak-kanak tuan-tuan tak berdaya, tapi orang kawan nu ambil, kawan ni ambil, kawan nu cium, kawan nu dakap. Tapi orang tua-tua ni orang tak mahu, tuan-tuan. Kadang-kadang orang cuma pula. Tapi kata Allah, ada kecuali selepas itu, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka untuk mereka pahala yang tak akan putus. Walaupun mereka dah nyanyuk, walaupun mereka dah tua, tuan-tuan sekalian, tak dapat dah nak sembahyang lagi dah, tak ingat apa dah. Tak boleh dah nak main sembahyang, berjamaah pun tak boleh dah, nak main mengaji pun dah tak boleh dah, tuan-tuan sekalian. Tapi kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, untuk mereka pahala yang tak akan putus. Sambung daripada apa yang mereka biasa buat pada ketika muda, sambung sampai tua, bahkan sampai mati. Tuan-tuan sekalian, sekali dia jadi pahala, kekal sampai akhirat. Kita masuk dalam syurga pun, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi syurga kepada kita itu penerusan daripada iman dan amal soleh yang kita buat di dunia ni. Allah Ta'ala bagi dalam syurga itu selama-lamanya, sedati selama-lamanya. Kita ada nur di sini, sampai di akhirat nanti kita akan bangkit dengan nur yang sama. Dan nur itulah kita hadir di mahsyar, kita melalui titian as-sirat. Orang yang ada nur, dia akan melalui titian as-sirat, dia akan nampak titian, dia tak akan jatuh, dia akan sampai. Cuma kalau kecil sangat nur tu lambat sampai. Tuan-tuan ingat balik dalam surah apa? Surah Al-Munafiqun, dalam surah
Bila orang nak lalu titian itu, orang kafir awal-awal lagi jatuh sebab tak ada cahaya langsung. Naik atas titi saja sirat itu jatuh. Tapi orang beriman dan orang munafik ada cahaya. Orang beriman cahaya dia terus. Orang munafik cahaya dia sampai seketika padam. Sama macam mana apa yang dia buat ketika di dunia. Dia mengucap kalimah syahadah, orang munafik depan Rasulullah. Dia mengucap kalimah syahadah, beriman. Tiba-tiba dia patah balik kepada kekufuran. Maka begitulah juga dia ada cahaya, kemudian Allah Ta'ala tarik balik cahaya dia. Bila dia hilang cahaya di tengah perjalanan itu, dia pun kata kepada orang beriman, ya, tunggulah kami, naqtabis min nurikum, kami nak tumpang saat cahaya kamu tu. Ya. Lalu orang beriman kata apa dalam sekalian? Faltamisu, patah balik ke belakang kamu, faltamisu nura, kamu cari cahaya di belakang, di sana. Sebagai mufassir kata, iaitu balik ke dunia. Mana cahaya yang kami dapat ini daripada dunia. Kamu kena patah balik ke belakang, ambil cahaya di sana, kongsi-kongsi tak boleh. Jadi balik ke sana ke belakang tu bila balik ke dunia. Nak balik ke dunia macam mana tuan-tuan sekalian? Dunia pun tak ada dah. Jadi sebab itu cahaya apa tuan-tuan sekalian tu? Quran cahaya, iman cahaya, wuduk. Tuan-tuan biasa dengar hadis, kita baca Rasulullah dalam satu hadis menceritakan ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabat menziarahi perkuburan, satu perkuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan satu kerinduan untuk bertemu dengan Nabi sebenarnya bahasa ikhwani. Aku rindu untuk bertemu dengan ikhwani, sahabat-sahabatku, rakan-rakanku, teman-temanku. Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, kamu rindu nak bertemu siapa lagi? Kami lah. Ini kami lah. Ikhwanuka. Atau kama qala hadis ni. Lalu Rasulullah kata, kamu ni sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku, belum hidup lagi. Belum hidup lagi. Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, bagaimana kamu merindui orang yang belum hidup? Macam mana kamu akan kenal mereka? Kamu tak pernah berjumpa dengan mereka. Lalu Rasulullah berkata, aku akan kenal mereka di akhirat dengan cahaya yang ada pada kepala mereka, muka mereka, tangan serta kaki mereka. Dipanggil ghurran muhajjalin. Dalam hadis, ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin iaitu cahaya pada, dipanggil pada muka dan juga tangan serta kaki. Asalnya kuda. Kuda yang ada tumpuk putih pada muka dan juga pada kaki. Ghurran muhajjalin. Ini Nabi bagi perumpamaan. Kalau seekor kuda yang ada tumpuk putih pada muka dan tangan serta kaki dia, kemudian kuda ini dia pergi berkawan dengan semua kuda-kuda lain, semua hitam legam belaka, tuan dia boleh kenal tak? Lalu mereka berkata, sudah tentu tuan dia boleh kenal, sebab kuda dia ada tanda putih. Lalu kata Nabi SAW, begitulah aku mengenali umatku di akhirat nanti dengan cahaya putih yang ada pada kepala mereka, muka mereka, tangan dan kaki mereka, min asaril wudu, daripada kesan air wudu yang mereka ambil. Itu tuan-tuan sekalian, air wudu kita ambil itu Nabi kenal. Sebab itu sebagai ulama kata wudu ini khususiat umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi kenal kita daripada kesan wudu. Tapi tuan-tuan sekalian, ada orang ambil wudu tapi tak sembahyang? Ada ke tak ada? Dia ambil wudu, ustaz saya memang tak sembahyang, saya mengaku sungguh-sungguh, tapi saya wudu tak pernah. Tak pernah. Kalau ada tuan-tuan kena buat laporan lah di Jawatan Agama. Mana dia ni menganut ajaran sesat. Wudu ini dia rukun dipanggil. Yang lain itu kita kata sebagai tambahan-tambahan. Ambil wudu untuk sembahyang, untuk baca Quran, ambil wudu untuk gitu gini dan sebagainya. Ya, tapi utama Allah Taala sebut dalam Quran adalah wudu ni untuk sembahyang. Idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum. Bila kamu nak mengerjakan salat, basuhlah muka kamu, tangan kamu ke siku. Yang ini mengambil wudu sampai ke kaki. Allah Taala sebut dalam dua tempat dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian amal soleh. Ya, amal soleh ini takwa, kita balik tadi.
Dan syarat amal soleh ini ada dua. Tidak ada tiganya, dua. Itu yang kita suka sebut dengan istilah amal soleh itu. Kita tak mau sebut dengan amal kebajikan, walaupun mungkin tepat terjemah sini. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah ashabul jannah, para penghuni syurga, tanpa kira bangsa, tanpa kira umat mana. Cuma kalau dia hidup umat Nabi Muhammad, dia wajib beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia umat sebelum datang Nabi Muhammad SAW, dia beriman beramal soleh, umat Nabi mana sekalipun, dia akan jadi ahli syurga. Dia akan menjadi ahli syurga. Dan amal soleh ini ada dua syarat, kata ulama. Ada dua syarat ini, solehlah dia. Yang pertama sekali, amalan itu menepati Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Itu yang pertama sekali. Itu yang kita nak kena mengaji sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian. Biar amalan kita itu, daripada sekecil-kecil perkara yang kita buat atas nama agama ini, memang itulah yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Dan yang keduanya adalah ikhlas kerana Allah. Ikhlas dilakukan, ikhlas kerana Allah. Kurang mana-mana satu daripadanya, maka dia tidak akan jadi amal saleh. Kalau amalan itu ikhlas kepada Allah, tapi tidak menepati Quran dan hadis, tak tepat dengan Quran hadis, tidak jadi amal saleh. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, ada orang hari ini niat baik nak bantu Palestin sebagai contoh, maka kita buat konsert amal. Buat konsert amal. Dalam konsert itu bercampur lagi perempuan. Dan nyanyian-nyanyian itu pula memuja manusia, contohlah tuan-tuan sekalian. Tapi kalau buat nasyid sebagainya tu, insya-Allah maknanya benda hiburan yang dipanggil apa? Allahu, dipanggil, disebut apa istilah tak ingat. Allahul Barik dipanggil. Hiburan yang bebas daripada maksiat. Itu boleh, harus dalam zaman Nabi pun Nabi tak bagi Sayyidina Umar membantah apabila pada hari raya ada dua orang jariah yang bergendang depan Nabi. Ya, Abu Bakar ni dia tak mau bagilah ganggu Rasulullah. Mungkin dia anggap tak sesuai Rasulullah. So, kita biarlah Abu Bakar. Hari ini hari raya. Hari ini hari raya hari ini, biarlah mereka nak bergembira dan sebagainya. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau dah bercampur lagi perempuan, lagu-lagu yang memuja manusia, tuan-tuan sekalian, maka itu bercanggah dengan syariat. Sebutlah konsep amal dan sebagainya, dapatlah berjuta sekalipun, tuan-tuan sekalian, dia tidak jadi amal saleh. Kerana mustahil Allah Ta'ala akan redha benda yang dia murka. Itu satu. Dan begitu juga kalau baik macam mana sekalipun menepati Quran dan hadis, tapi kita tidak ikhlas kepada Allah, maka dia jadi baik di depan manusia saja. Mungkin orang akan kata dari segi hukum, ya harus ataupun baik, sunat. Tapi di sisi Allah Ta'ala alim bizatus sudur. Dia tahu apa yang ada dalam dada manusia, maka amalan itu menjadi amalan yang sia-sia kerana tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hum fiha khalidun. Mereka dalam syurga itu orang-orang yang kekal. Orang yang bakal kekal dalam syurga itu. Jadi ahli syurga berbeza sikit dengan neraka. Neraka ini ada ahli neraka yang bakal keluar. Iaitu kata oleh ulama, kalaulah dalam syurga, kalaulah kita kata orang yang paling bawah sekali dalam neraka itu orang munafik. Masuklah waktu ni. Kita bagi dulu azan. Kita sambung sikit seminit dua lagi, kita nak habiskan ayat ini insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله InsyaAllah sekalian kita selesai sikit lagi, iaitu ayat berikutnya Allah Ta'ala sebut asas dipanggil amal soleh dalam semua umat, dalam semua umat. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, anak-anak cucu Nabi Yaqub AS. Dan perjanjian ini kalau tuan-tuan perhati dalam ayat lain dan surah lain, Allah Ta'ala turut sebut perjanjian ini juga diambil daripada kita umat Nabi Muhammad SAW. Apa perjanjian tuan-tuan sekalian? La ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Itu yang pertama. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Itu yang kedua. Sama tuan-tuan sekalian. Di sini Allah Ta'ala kata perjanjian diambil daripada orang Yahudi. Dan Allah Ta'ala lanjutkan daripada tadi, iaitu syurga. Kamu syurga akan neraka itu bukan berdasarkan kepada dakwaan kamu, tidak, berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan. Kemudian wazil qurba, dan buat baik pada kaum kerabat terdekat. Wal yatama, dan juga anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik, makna jaga pertuturan. Zaman hari ini tuan sekalian, pertuturan termasuk dipanggil, dia ada lisan maqal, lisan dipanggil ucapan lidah, dan satu lagi dipanggil lidah tulisan. Pun jaga juga. Itu yang bermasalah orang kita hari ini, Facebook, WhatsApp, ya, macam-macam tuan-tuan sekalian. Kalau betul kita nak masuk syurga, kalau nak kongsi yang baik-baik saja. Kemudian kata Allah, wa aqimus salat, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah olehmu akan zakat. Summa tawallaitum, kemudian kata Allah, kamu semua wahai orang-orang, wahai Bani Israel, kamu berpaling. Macam mana kamu kata kamu nak masuk surga? Kamu kekasih Allah. Benda-benda yang basic, yang asas, yang mana Allah Ta'ala turunkan semua agama, semua dipanggil Rasul-Rasul menyampaikan yang sama. Itu pun berpaling. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit daripada kamu yang betul-betul memenuhi janji ini.
wa antum mu'ridun, padahal kamu semua ni, kebanyakan kamu semua kekal berpaling. Ya, antum mu'ridun makna kekal berpaling. Ya, sehinggalah dia panggil, sehingga sebab itu tuan-tuan sekalian, kesimpulannya kita simpulkan sebagai dalam kuliah kita pada ini, syurga ini bergantung kepada sejauh mana kita menunaikan janji kita dengan Allah. Bukan semata-mata dakwaan itu ini daripada mana-mana pihak, tidak. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan wa'aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, tunaikanlah janji kamu kepadaku, aku akan tunaikan janjiku kepadamu, kata Allah. Jadi itulah tuan-tuan sekalian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.